Assal- Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi الحبيب المحبوب شافي العلل مفرج الكروب وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد لكل معلوم لك. فقال الله تعالى: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراط المستقيم واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والأمراض والفحشاء والمنكر والطاعون والفتنة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المكرم والمحترم أصحاب الفضيلة والإمام pegawai-pegawai syarak, seluruh jawatan kuasa madrasah, kepimpinan kampung dan masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita zahirkan puji syukur sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di atas nikmat limpah kurnia Allah mengizinkan pertemuan kita pada pagi ini dan dapat sama-sama kita menyambung siri perkongsian ilmu kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita kongsi pada pagi ini Allah Ta'ala kurniakan kefahaman yang baik kepada kita dan mengurniakan sebanyak-banyaknya manfaat kepada kita untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas jalan taqwa, insya-Allah. Dalam masa yang sama kita doa dengan Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita kesihatan yang baik, berpanjangan, jauh daripada musibah dan bala bencana. Serta juga kita doa mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kesembuhan pada mereka-mereka yang diuji dengan penyakit dan dikurniakan kesabaran dan ganjaran yang baik kepada mereka-mereka yang diuji dengan musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Kita tahu bagaimana sekarang ramai orang di negara kita yang diuji dengan banjir. Bukan banjir biasa-biasa, banjir teruk betul. Walaupun ada negeri yang memang rutin tahunan dia banjir, tapi tahun ni nampaknya lebih teruk pada rutin biasa. Kalau kita tengok, biasanya kita dengar banjir itu hanya menyebabkan kemusnahan dari sudut harta benda, selalunya begitu. Tapi kali ini bukan hanya melibatkan kerugian dan kemusnahan, kehilangan harta benda sahaja, tapi kita lihat baru-baru ni melibatkan kehilangan nyawa dengan jumlah yang banyak. Bila mana air kering, bukan barang-barang yang dijumpai, bukan harta benda yang dijumpai, bukan barang-barang dan rumah-rumah yang hanyut, tetapi mayat yang terdampar dijumpai dalam keadaan menyedihkan. Kita tak boleh tengok situasi begini, betul. Bukan kita yang kena, tetapi bila mana kita tengok orang kena, Masya Allah, nampak kali ni berat lain macam sikit. Saya baca semalam surat khabar, tak boleh baca. Sedih sangat rasanya. Bila orang jumpa mayat budak, bawa beg belakang. Budak bertahun, 6 tahun ni. 6 tahun bawa beg belakang. Bila anggota keselamatan buka beg, dalam beg tu ada jajan, popok. Ada toy mainan budak-budak ni. Sedih, kita rasa, ya Allah ya Tuhanku, dengan usia 6 tahun bawa mainan begitu rupa, tiba-tiba berdepan dengan situasi begitu. Kita pun sedih banyaklah tuan-tuan, bukan sedih sikit. Sebab kita pandang anak-anak kita, cucu-cucu kita dengan usia-usia yang sama. Bagaimana keadaan-keadaan ketika mana dia berdepan dengan situasi yang kalau kita berada di situasi itu, kita pun tak tahu nak bayar macam mana. Kita yang tengok, kita sedih. Kita yang dengar, kita sedih. Apatah lagi mereka yang sedang menanggung dan menerima musibah itu. Kita doalah mudah-mudahan, kalau tidak ada ikhtiar lain, kita nak pergi tolong tak boleh, duit-duit kita mesti bergerak dan sampai kepada mereka. Mesti ada bahagian kita. Sama ada sikit atau banyak, mesti ada saham kita. Inilah masanya.
untuk kita membuktikan yang kita kata apa tu? Al-mu'min akhul muslim. Al-muslim akhul muslim. Inilah masanya untuk memenuhi tuntutan hadis Nabi SAW. Muslim dengan muslim itu bersaudara. Saudara itu bagaimana? Sedia korban apa kelebihan yang kita ada ketika saudara kita ditimpa musibah yang paling teruk. Sebab itu sampai ada pandangan-pandangan ataupun sahabat-sahabat yang beritahu, hentikanlah dulu sia-sia gambar-gambar, keseronokan, nikmat-nikmat jalan dan sebagainya. Menghormati dan memberi satu tunjuk tanda simpati pada kawan-kawan dan saudara kita yang diuji. Kalau tak boleh duit kita tidak boleh sampai pada mereka, ikhtiar kita tidak boleh sampai, jangan doa pun tak sampai. Teruk sangatlah kita tuan-tuan, doakan mereka mudah-mudahan Allah Ta'ala kurnia kesihatan pada mereka dan dikurniakan ketabahan, sabar yang paling tinggi kepada mereka. Dan Allah Ta'ala permudahkan urusan kehidupan mereka selepas daripada ini, insya-Allah. Kita sambung kitab kita, hadis yang ke nombor berapa? 25. Keredaan hakiki. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu ya Aba Sa'id man radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wajabat lahul jannah. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, wahai Abu Sa'id, siapa yang meredai Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai Nabi, maka wajib baginya syurga. Keterangan menurut Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala, hal yang demikian adalah kerana sesiapa yang meredai sesuatu perkara, maka urusannya menjadi mudah. Begitu juga orang beriman, tak kala iman menguasai hatinya, maka mudahlah ia melakukan ketaatan dan merasai kelazatannya. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW pesan pada dia, ada satu pesanan yang baik yang Nabi pesan pada dia, yang dikongsi kepada kita. Kata Nabi apa? Siapa yang reda, radina ataupun raditu billahi rabban. Kita baca dalam al-ma'surat ataupun doa pagi-pagi ataupun wirid zikir pagi-pagi, kita baca radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Kita baca tiap-tiap hari. Apa maknanya tuan-tuan? Radina, kami puas hati ya Allah. Kami reda ya Allah. Jadikan engkau sebagai Tuhan kami. Kemudian kita sebut radina billahi rabban wa bil islami dinan, dan kami juga reda Islam tu jadi agama kami. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Dan kami reda juga Nabi Muhammad itu sebagai nabi kami dan rasul kami. Pertama nak faham apa makna reda ni tuan-tuan. Reda ni apa makna reda? Banyak kali saya sebut dengan tuan-tuan. Reda ni makna yang paling mudah kita nak faham adalah puas hati. Puas hati. Kita puas hati Allah Ta'ala ni jadi Tuhan kita. Kita tak rasa susah. Kita rasa dengan adanya Allah Ta'ala yang kita ambil sebagai Tuhan, dia melengkap dan memudahkan urusan kehidupan kita. Dan kita tahu kedudukan Allah Ta'ala itu Tuhan dan kita hambanya, kita makhluknya. Sebab itu kita sebut apa? Anta Rabbi, kamu Tuhan, engkau Tuhan aku ya Allah. Wa ana abdi, dan aku ni hamba engkau ya Allah. Orang yang ambil Allah Ta'ala jadikan Tuhan dia dan dia puas hati, orang ini wajib syurga untuk dia. Apa makna puas hati pula tuan-tuan? Segala yang datang daripada Allah, sama ada bersesuaian dengan jiwa kita, maknanya jiwa kita terima atau jiwa kita tak terima, kita no complain. Tak komplain apa? Ada ketikanya perkara yang datang daripada Allah itu baik pada jiwa kita. Kita rasa baik. Ada ketikanya Allah Ta'ala beri satu perkara pada kita, pada anggapan kita itu tidak baik. Sebagai contoh kita sebut, Allah Ta'ala kurnia nikmat yang banyak pada kita. Kita rasa baik dan kita suka.
Tapi dalam kadang-kadang nikmat itu diselang-seli juga dengan sikit ujian dan musibah. Sebagai contoh, mari penyakit yang tak pernah jumpa, namanya COVID. Masuk pula varian baru, Omicron pula nama dia. Lepas ni apa Kron tak tahu lagi. Daripada 2 dah pergi 3. Lepas ni kalau masuk benda lagi, datang lain pula, mau jadi 4 kita nampak ni. Menakutkan. Sampai semalam sidang media menteri sebut kemungkinan ada peningkatan semula pada jumlah kes. Kita baru nak lapang hati, baru nak rasa tahun ni boleh balik raya, nampaknya raya kat sini lagi nampak. Begitu Allah Ta'ala selang-selikan di atas nikmat, ada juga musibah. Kedua-duanya datang daripada Allah. Soal ni bagaimana kita puas hati dengan Allah Ta'ala, dengan apa aturan Allah Ta'ala. Kita masalah yang nikmat kita suka, bila musibah kita marah. Ini masalah kita. Sedangkan di sebalik musibah itu, sebenarnya mengajar dan memberikan erti yang cukup besar pada kita. Sebelum ni orang tak tahu bagaimana nikmat sembahyang kat masjid. Tuhan turun COVID. Baru orang tahu bagaimana nikmat yang besar dapat beribadat jemaah di masjid dan surau. Baru orang tahu. Sebelum ni tak tahu bagaimana nikmat seronoknya kita mensyukuri segala kurniaan Allah. Allah Ta'ala beri satu banjir besar. Barulah kita tahu bagaimana syukurnya kita. Allah Ta'ala beri kepada kita kelebihan-kelebihan begini. Ini makna puas hati. Yang buruk pun kita puas hati. Yang baik lagi kita puas hati. Begitu juga kata Nabi apa? Ambil Islam buat agama dia. Dia puas hati Islam jadi agama dia. Islam itu satu aturan hidup. Sebab itu dia sebut apa? Islam itu cara hidup. Orang yang ambil Islam jadikan cara hidup dia, dia membataskan dirinya dengan Islam. Agama lain mungkin open, tetapi Islam ni dia ada batasannya. Agama lain mungkin tidak ada masalah, minum itu, minum ini, makan itu, makan ini. Tapi Islam, makanlah, kulu washrabu min rizqillah. Makanlah dan minumlah daripada rezeki Allah. Tapi ada ayat-ayat yang sebut apa? Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dengan benda-benda yang baik. Dalam keadaan itu ada pula border dia. Babi tak boleh makan. Kod orang cerita sedap macam mana pun babi itu, tak boleh makan. Kod orang cerita sedap macam mana pun ular sawa tu tak boleh makan. Saya baru ni bersembang dengan satu orang. Dia cerita tentang ada aktiviti orang menangkap anak buaya di Kuala Negeri. Tangkap anak buaya. Saya kata kita dapat buaya pun takut. Ni ada orang tangkap anak buaya. Saya tanya dia buat apa tangkap anak buaya. Dia kata orang jual segala yang ada pada buaya tu orang jual. Kulitnya orang jual. Daging ni orang makan. Saya dengar cerita tu remang bertekak kan. Saya dah sebut dengan dia lah. Saya kata punya banyak lagi binatang lain yang kita tak makan. Buaya yang kita pergi nak makan. Banyak lagi binatang lain yang mungkin tuan-tuan pun tak makan lagi. Tuan-tuan nak makan tupai? Tupai dah makan? Belum lagi. Tupai boleh makan, tapi kita belum lagi tergamak nak makan tupai. Berapa ekor kita nak sembelih kalau rumah kita 6 orang? Jadi banyak lagi benda halal yang kita tak makan, yang kita tak cuba. Yang pergi cari benda-benda pelik ni pasal apa? Jadi Islam dia borderkan kat situ. Ada yang boleh makan, ada yang tak boleh makan. Begitu juga dalam rumah tangga. Ada benda yang agama lain mungkin open, tetapi Islam dia ada border dia. Ketika mana isteri kita dalam keadaan haid, maka kita kena tidak mendatangi isteri dalam keadaan haid. Mungkin agama lain ataupun ada ajaran lain yang tidak ada masalah dari sudut itu. Maka Islam kita ambil cara hidup kita. Orang yang ambil Islam, yang kawal dirinya dengan Islam, kita ni bagus tuan-tuan. Minta maaf cakap lah, Islam dia bila dikawal orang, dia kawal betul-betul. Dia kawal betul-betul sampai kita disiplin. Contoh kawal diri dengan puasa. Dia kawal diri kita dengan puasa. Bukan hanya soal makan minum, makan pun dia kawal. Daripada azannya subuh tak boleh makan, tak boleh minum, sampai azan maghrib. Boleh tak orang nak curi makan tuan? Curilah. Tak ada masalah. Dia duanya. Sama ada curi tu akhir bakar di api neraka. Yang kedua kena ganti waktu lain. Curilah, tak ada masalah. Tapi ganti mesti ganti. Dosa kalau tak ampun dalam api neraka dia. Itu border yang Islam kawal.
Dan Islam juga mengawal kita dengan dua perkara. Ada pahala, ada dosa, ada syurga, ada neraka. Sampai kita nak buat perkara itu, kita tahu kalau esok aku mati kena bahala dalam kubur. Itu ada bagusnya Islam. Kadang-kadang pakaian Islam itu sendiri mengawal kita. Pakaian cara orang Islam itu mengawal kita. Sebab itu Islam menetapkan adanya aurat. Mungkin agama lain, ajaran lain tidak adanya aurat. Tapi Islam ada. Dalam keadaan ada aurat ni pun huru-hara manusia. Kalau tak ada lagi tu. Yang pakai tudung, pakai baju elok-elok ni pun jadi mangsa kadang-kadang. Apatah lagi orang yang tak pakai. Islam kawal sampai begitu, tuan-tuan. Islam tu kawal sampai begitu. Pakaiannya Islam jaga. Auratnya Islam jaga. Makan minumnya Islam jaga. Mengikut garis paduan Islam. Tapi apakah ia bersifat mengongkong? Tidak. Banyak yang halal. Kenapa pilih yang haram? Banyak yang boleh. Kenapa buat yang tidak boleh? Maka Islam ni kawal begitu. Ada syurga, ada neraka. Buat ini, syurga. Buat ini, neraka. Buat ini, dosa. Buat ini, pahala. Begitu juga Islam itu mengawal kita dari sudut konteks kerja, konteks cari rezeki. Ada rezeki, sumbernya halal. Bukan hanya halal, kita nak ada keberkatan. Maka Islam jaga semua itu. Sehingga begitu Islam. Maka orang yang ambil Islam, yang puas hati Islam itu cara hidup dia, orang ini syurga untuk dia, kata Nabi. Dan kemudian satu lagi Nabi sebut apa? Wabi Muhammadin Nabiyan. Dan dia puas hati Nabi Muhammad ini sebagai Nabi dia. Dia rasa bangga, dia proud, dia puas hati, dia seronok. Dia terpilih jadi umat Nabi Muhammad. Tuan-tuan, di antara anugerah besar yang kita lupa nak syukur hari-hari adalah kita dipilih. Terpilihnya kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Berapa ramai orang-orang sebelum Nabi Muhammad ini mengharap supaya menjadi umat Nabi Muhammad, tetapi kita dalam kalangan orang-orang yang terpilih. Sedangkan kita bukan baik sangat pun. Pasal apa Tuhan pilih kita? Pasal apa? Pasal ini satu anugerah yang kita lupa nak syukur pun. Baik itu saya sebut selawat pada Nabi. Ada orang boleh buat sampai 1 juta satu bulan. Kita yang makan macam-macam makan, macam-macam kita muntah ke darah, selawat 100 kali satu hari pun tak ada. Jadi kita nak sebut apa kita, tuan-tuan? Jadi sebagaimana kita sebut dalam hadis ini, kita tengok mereka yang puas hati dengan 3 perkara ini, Allah Ta'ala jamin pada mereka syurga. Soal dia nak tanya kita, daripada 3 perkara ini, yang mana sangkut dengan kita? Kita puas hati tak Allah Ta'ala sebagai Tuhan? Cakap mulut puas hati. Bukti? Nak tengok apa proof yang kita buat. Proof apa yang kita buat? Pergi sembahyang Jumaat pun lambat. Kita tak faham juga sembahyang Jumaat sekarang dah makin lama makin lewat. Lambat juga mari. Kalau awal dulu kita faham kan mungkin dia bekerja-kerja. Sekarang sembahyang Jumaat dah lewat sikit. Lambat juga. Nak cerita apa? Nak cerita kita kata kita puas hati Islam sebagai cara hidup. Banyak mana larangan Islam yang kita langgar satu hari. Nak kata kita syukur jadi umat Nabi Muhammad SAW, kita kata kita suka, kita syukur, kita seronok. Buktinya duduk di mana? Selawat pada Nabi berapa kali satu hari? 1. Ittiba' sunnatun Nabi SAW. Mana sunnah Nabi yang menjadi kehidupan kita satu hari? Mana? Berapa sunnah Nabi yang kita buat satu hari? Masuk bilik air pun tak kira kaki kanan, kaki kiri. Asal boleh je. Sunnah-sunnah dalam bilik air pun kita tak jaga. Bagaimana nak menjaga sunnah-sunnah yang besar? Lepas tu duk cerita, inilah balasan Tuhan kepada orang yang sembahyang jarak-jarak, Tuhan turun banjir. Ini sakit jiwanya kita dengar cerita-cerita mutakhir ni. Bila timbul je cerita banjir, musibah datang berat sikit, salahkan masjid, salahkan surau, pasal sembahyang jarak-jarak. Selama ni kita sembahyang rapat-rapat, banjir berlaku juga. Selama ni banjir bukan tahun 2021 je banjir, tuan-tuan. 2020 banjir. Saya kampung saya Pahang, tiap-tiap tahun banjir. Daripada sembahyang jarak, pergi sembahyang rapat. Daripada orang tak sembahyang, sapu belaka di Tuhan. Jadi jangan timbulkan isu-isu begini. Soal dia bagaimana kita mencerminkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW itu. Sehingga disebut oleh Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala apa?
Orang yang meredai Allah Ta'ala sebagai Tuhan, meredai Islam sebagai agama, meredai Nabi Muhammad sebagai Nabi-Nya, segala yang datang pada dia itu jadi mudah. Walaupun perkara itu nampak berat, tapi mudah untuk dia. Dia puas hati dengan Islam, dia puas hati dengan Nabi Muhammad, dia puas hati dengan Allah Ta'ala. Segala suruhan Allah Ta'ala itu tidak sedikit pun beban pada dia. Dia nak bangun malam 3-4 pagi, dia okey, tak beban pada dia. Dia benda yang kita suka. Benda yang kita suka ni tuan-tuan, dia akan jadi mudah untuk kita. Tengok orang mancing. Dia suka mancing. Tuan-tuan sini mungkin ada suka mancing, tapi saya tak suka mancing. Tak mahu cakap lah kalau tuan-tuan kecil hati dengan saya. Saya tak suka mancing. Boleh tahan, saya ada kawan seorang, dia suka mancing udang galah. Mancing udang galah tu dekat Sungai Timun. Saya tanya dia, dapat banyak tak? Dia kata dapat sikit dan sekilo. Sekilo, berapa lama mancing? Dia kata 12 jam. Oh, sekilo 12 jam. Saya kata, biar aku pergi beli 5 minit dapat 2 kilo. Sewa bot dah 300. Kita rasa tak cerdik. Pada dia itu satu kepuasan pada dia. Dan dia sanggup buat 12 jam duduk melangut. Saya naik juga bot tengok orang mancing. Duduk, tak ada benda. Tak tahu benda fikir macam orang tak sihat pun ada kena tengok. Tapi pada dia itu kepuasan pada dia. Buatlah. Dan dia sanggup bertahan berjam-jam begitu punya lama. Kenapa tuan-tuan? Kerana amalan itu amalan yang dia seronok dan dia puas hati. Tengok orang minat nak cakap macam mana? Orang yang minat main golf. Satu set golf tu, satu set bag golf tu, kalau tuan-tuan main yang 2-3 ribu ni, kita orang kata memang tak bukan pro punya geng kan. Satu set orang main sampai 10 ribu. Apa tu colorway tu 10 ribu harga dia. Bukan 1, 2, 3. Kalau ada 3 set, ini memang kaki golf. Kalau setakat satu set beli pula 2,500 second hand pula tu, ini ngada-ngada je lah. Tapi sanggup orang spending untuk buat benda yang dia suka. Sebab apa? Dia puas hati dengan amalan itu walaupun nampak berat, tapi pasal dia suka. Begitulah dalam konteks kita dengan Allah Ta'ala, dengan Nabi Muhammad, dengan Islam. Bila kita seronok, kita suka ketiga-tiga perkara ini, walaupun dia berat, walaupun dia susah, tapi dia akan jadi senang untuk orang yang suka dan puas hati. Puasa Isnin Khamis jadi senang untuk dia. Puasa Yaumul Abyad, hari-hari putih, walaupun orang lain nampak susah, tapi bila dia redha, jadi senang untuk dia. Maka ini yang disebut oleh Qadhi Iyad, bagi-bagi orang yang telah berpuas hati dengan Allah, berpuas hati dengan Quran, berpuas hati dengan Islam, puas hati dengan Nabi SAW. Jadi kalau kita ni berat jiwa, nak bangun qiyam nak berat, nak pergi surau berat, nak pergi kuliah-kuliah agama berat, nak pergi mengaji Quran berat, banyak berat, aku tengok balik. Kat mana yang kita syok ni? Kat mana syok ni? Kat mana yang kita syok? Itu kita cari balik dan betulkan yang mana tak sihat tu. Hadis berikutnya, hadis ke-26. Tanda kemanisan iman. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa an yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakrahu an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allah minhu kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, bersabda Nabi SAW, 3 perkara apabila terdapat pada diri seseorang, ia merasai kemanisan iman. Ada kata Nabi apa? Ada 3 perkara bila mana duduk pada diri seseorang, baru dia rasa seronok, jadi orang beriman dan dia nikmati sedapnya beriman itu. Saya pernah sebut dengan tuan-tuan, iman ni apa iman? Iman ni apa? Ada 3 perkara yang disebut dalam satu hadis Nabi SAW, ketika mana Jibril AS menyamar ataupun merupa sebagai seorang lelaki mari jumpa Nabi, tanya 3-4 soalan. Antara soalan yang ditanya kepada Nabi apa? Apa dia Islam? Apa dia iman? Apa dia ihsan?
Yang disebut kepada Nabi itu, Islam tu apa? Sebut 5 rukun. 5 rukun Islam. Mengucap puasa, mengucap semayang, puasa, zakat, haji. Tanya pula rukun iman. Tentang iman, maka Nabi senaraikan rukun-rukun iman. Percaya pada Allah, percaya pada kitab, percaya pada malaikat hingga akhir. Tanya pula tentang ihsan, bagaimana pelaksanaan kepada ibadat tersebut. Daripada hadis itu, tuan-tuan biasa dengar hadis itu. Apa yang kita faham tentang iman? Apa ni iman ni? Senang je tuan-tuan, kalau tanya saya iman ni, kalau tengok rukun iman itu, apa rukun yang pertama? Rukun pertama apa? Percaya. Percaya pada Allah. Rukun kedua, percaya pada malaikat. Rukun ketiga, percaya pada Nabi. Rukun keempat, percaya pada Quran. Sampai kelima, keenam ni tuan-tuan, apa benda dia? Percaya. Percaya saja. Kerjanya kena percaya je. Maka iman ini orangnya adalah sifat percaya dan yakin. Percaya yakin. Maka itu iman. Islam, kalau tuan-tuan tengok, Islam ni benda yang kena buat. Mengucap kena buat, semayang kena buat, haji kena buat, puasa kena buat, zakat kena buat. Tapi iman benda percaya. Sampai ke ujung percaya. Maka benda percaya ni benda payah nak bukti. Benda percaya ni benda payah nak bukti. Ada orang kita cerita dengan dia, kita tanya, kau percaya tak? Percaya. Tapi dia cakap percaya, dia nak jaga hati kita. Padahal dia kata, kaki termerah orang tua ni. Tak percaya kita, tuan-tuan. Ada orang muka macam percaya, tapi dia tak percaya kita. Ada orang dia cerita macam dia percaya, sampai dia sendiri pun tak percaya. Maka benda percaya ni benda yang payah. Pasal benda tu duduk di mana? Dia duduk di dalam hati. Benda percaya ni tuan-tuan, percaya ni duduk dalam hati. Benda tak nampak. Tapi benda semayang, nampak tak semayang? Semayang nampak. Haji nampak. Orang bayar zakat nampak. Benda ibadat itu kita nampak. Islam itu kita nampak. Tapi benda iman, benda duduk di dalam, benda percaya. Jadi bila benda percaya ni tuan-tuan, dia kena rasa. Sebab itu Nabi sebut, kalau nak rasa kemanisan iman, dia kena rasa. Kena rasa. Maka ada 3 ciri-ciri untuk orang itu boleh rasa manisnya iman itu. Yang pertama Nabi sebut apa? Siapa yang cintanya kepada Allah dan cinta dan Rasulnya lebih daripada cintanya kepada orang lain. Yang pertama, siapa yang dia cinta Allah dan dia cinta Rasulullah lebih daripada cinta sesiapa pun. Sebagaimana sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'in telah membuktikan kecintaan mereka kepada Allah dan kepada Rasulullah, mengatasi daripada cintanya kepada mak bapak dia sendiri, kepada anak-anak dia sendiri. Kita tuan-tuan, cinta yang pertama kepada siapa? Siapa yang kita cinta pertama sekali? Kadang-kadang kita sebut isteri. Ada orang nombor isteri bukan nombor 1. Ada orang boleh jadi anak dia letak the first priority. Ada orang letak mak bapak dia keutamaan dia. Sehingga kadang-kadang mak bapak itu diutamakan melebihi daripada keutamaan Allah dan Rasulnya. Orang yang benar-benar beriman kepada Allah, yang nak rasa manis iman, dia letak Allah dan Nabi itu nombor 1. Mak bapak nombor 2, keluarga nombor 3. Kedudukannya begitu. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, bila mana masuk Islam, mak dia boykot, tak mau makan. Mak dia. Sa'ad bin Abi Waqqas ni tuan-tuan, dia anak mak. Tuan-tuan boleh faham makna anak mak tu bagaimana. Anak mak ni maknanya dengan mak dia rapat. Dan mak dia is everything. Mak dia segala-galanya untuk dia. Dan dia manja dengan mak dia lah. Mak dia cukup sayang dengan dia. Tapi bila dia masuk Islam, mak dia protes, mak dia pujuk tak jalan. Mak dia kata apa? Selagi mana Sa'ad tidak kembali kepada agama asal, aku boykot dia untuk makan. Aku tak akan makan. Aku mogok, kata mak dia. Sehinggalah mak dia jadi lembek, mak dia jadi uzur kerana boykot makan. Tuan-tuan jangan main-main orang tak makan ni tuan-tuan. Boleh lembek badan. Mak Sa'ad bin Abi Waqqas ni bukan sehari dua, berhari-hari tak makan. Mogok lapar ni berhari-hari. Dia kata aku hanya akan makan kalau Sa'ad kembali kepada dan meninggalkan Islam.
Sehinggalah Sa'ad bila dengar cerita mak dia dah lembek, dah teruk sangat tak makan, maka Sa'ad jumpa mak dia. Apa cakap dia tuan-tuan? Agak-agak tuan-tuan, seorang anak bila tengok mak begitu punya susah, untung tak hati, cari tak tuan-tuan? Kalau kita cari, confirm kita cari punya. Sa'ad pun dia anak mak, tentu-tentu dia cari. Dia pergi jumpa mak dia, dia kata apa kat mak dia? Makanlah mak, dia kata. Kalau sekiranya pun mak tak makan sampai tinggal tulang dan kulit, aku tidak akan kembali kepada agama jahiliyah. Aku tidak akan tinggalkan Islam. Mak buatlah apa cara sekalipun, dia kata pada mak dia, walau hanya tinggal kulit dengan tulang. Maknanya kering mak dia. Dia kata apa? Tidak akan dia kembali semula kepada agama jahiliyah dan tidak akan dia meninggalkan agama Islam. Itu stand orang. Itu stand. Terbukti cinta mereka kepada Allah dan Rasul melebihi daripada cinta kita kepada keluarga kita. Kita, orang tanya, pasal apa man tadi tak datang kuliah? Cucu balik. Tak mari masjid dah. Cucu balik. Baru cucu balik, tak mari dah masjid. Jadi macam mana kita nak? Itu contoh. Tuan-tuan tak faham lagi, tak tahulah. Tak mari dah. Pasal apa cucu balik? Padahal cucu balik tanya, cucu balik berapa lama? Sebulan. Hari pertama tak datang dah. Jadi kita sebut bagaimana itu tuan-tuan. Itu tuan-tuan tanya diri kita sendiri, di mana kita meletakkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Siapa yang cintanya kepada orang lain hanya kerana Allah dan bukan kerana tujuan dunia. Orang yang cinta pada saudaranya ataupun kepada seseorang itu kerana Allah. Cinta. Orang ni tak pernah kita kenal, tapi kita sayang dia kerana apa? Kerana dia ada ikatan agama dengan kita. Sebagai contoh dalam suasana banjir ni lah tuan-tuan. Siapa yang ada? Ada orang yang kita tak kenal pun di Selangor, di Hulu Langat. Kadang-kadang kita tak ada pun saudara kat sana. Tapi kita mari juga bila tengok orang nak minta sedekah, minta derma, kita mari keluar duit. Walaupun kita tak kenal pun dia. Dia pun tak pernah belanja kita minum air teh segelas pun tak pernah. Tapi bukan pasal itu, pasal kasih, pasal sayang dia saudara kita, pasal kesian, tak boleh tengok dia susah. Kita beri juga kerana Allah Ta'ala. Kerana Allah. Orang ini merasai manisnya iman. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok soalan yang ditanya oleh talqin dalam kubur, walaupun soalan itu soalan bonus. Apa soalan yang biasa kita dengar ketika mana orang baca talqin itu? Dia tanya apa? Siapa Tuhan kau? Tanya kan? Siapa Tuhan kamu? Kemudian tanya apa agama kamu? Siapa Nabi kamu? Dalam banyak-banyak soalan itu tuan-tuan, ada satu soalan dalam senarai set soalan itu, dia tanya apa? Siapa saudara mara kamu? Siapa saudara mara kita? Jawapan yang disebut dalam talqin itu, dia sebut siapa? Siapa ni? Al-Muslimun ataupun Al-Muslimin wal Muslimat ikhwani. Orang Muslim daripada lelaki dan perempuan itu saudara aku. Apa kita jawab? Belakang rumah saya tu pakcik saya, depan rumah saya tu 2-3 pupu. Tuan-tuan kena jawab begitu, 4 muka surat pun tak cukup. Dia diajar kepada kita bahawa jawab itu Islam, siapa yang beragama Islam itu saudara kita. Kenapa dalam banyak-banyak soalan itu tuan-tuan, itu yang disebut dalam ketika mana talqin, menunjukkan bahawasanya Islam itu tidak sempurna. Tidak sempurna agama itu kalau tidak mengaku saudaranya ataupun tidak ada konteks hubungan persaudaraan. Sebab itu dasar Islam yang awal ketika mana Islam, peristiwa hijrah Nabi, bukan hanya Nabi hijrah daripada Mekah pergi Madinah, tapi Nabi mempersaudarakan dua puak iaitu Aus dan Khazraj, dan Nabi mempersaudarakan di antara orang Muhajirin yang datang daripada Mekah dengan orang Ansar yang duduk di Madinah. Itu dulu Nabi buat. Nabi tak suruh mereka pergi sembahyang ke masjid dulu. Nabi tak suruh mereka kumpul kita nak bina Madinah dulu. Tak suruh. Tapi Nabi buat yang pertama apa? Saudarakan di antara orang Muhajirin dan Ansar. Mengapa? Persaudaraan ini nilai dan titik Islam. Cuba tuan-tuan tengok di dunia hari ini. Negara apa yang paling teruk? Negara Islam. Pasal apa Islam jadi teruk begini tuan-tuan? Kerana Islam tidak menganggap saudaranya sebagai saudara yang baik. Satu ketika dahulu kerajaan Turki Uthmaniyah boleh jadi tempat
tempat sandar kerajaan Islam yang lain seluruh dunia. Tapi hari ini nak sandar pada siapa? Kita nak sandarkan Islam itu pada siapa? Saudi. Saudi pun tembak adik-beradik. Nak sandar pada Mesir. Mesir sendiri huru-hara sampai ke hari ini. Kita nak bergantung dengan siapa yang kita boleh harap ada nyawa sikit. Nak gantung nyawa sikit dengan siapa soal Islam? Indonesia. Kita pun tahu Indonesia macam mana. Nak sandar dengan apa? Negara-negara Arab. Bawa satu negara Arab yang tak pernah bergaduh. Satu negara Arab yang tak pernah bergaduh. Mungkin ada, tapi terbenci sangat. Yang kita tahu Arab ni, hobi dia kalau tak bergaduh tu dia macam tak lengkap hidup dia lah. Gaduh mesti gaduh. Gaduh. Membawa kepada negara Islam kita juga tidak terelak daripada masalah bergaduh ni. Dan yang ketiga kata Nabi apa? Dan ia membenci kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya daripada kekufuran. Orang yang bila dia hijrah ni maksudnya hijrah bukan hijrah perjalanan itu. Hijrah daripada buruk kepada baik. Dan bila mana dah jadi baik, dia tengok keburukan yang dibuat dulu, dia benci. Kita semua tahu, kita semua bukan baik sangat dulu-dulu. Termasuk saya. Kita semua ada titik hitam, ada sejarah hitam dan ada dosa, ada maksiat yang pernah kita buat, yang kita ingat sampai hari ini pun. Tapi bila mana kita melihat keburukan yang pernah kita buat itu, kita jijik. Kita kata, kenapalah aku jahil sangat dulu boleh buat benda ni? Dan kita bukan hanya benci tengok, kita orang lain buat pun kita benci. Dan kita tak nak benda ni mari balik bertanam dalam hidup kita. Itu maknanya orang ini telah merasai kemanisan iman. Masalah orang, dia buat dosa, dia tinggal dosa tu. Contoh, tikam nombor ekor. Dia tikam nombor ekor. Pompak. Dia tinggal nombor ekor tu bukan pasal dia marah apa, pasal dia tak kena-kena. Main-main dah habis berilmu, tak kena-kena ni. Sakit hati dah. Dia kata, kalau kali ni beli tak kena, aku tobat lawan tak main. Dia betul-betul tak kena, tak main lah dia. Dia tunai janji dia. Sekali member kena pula nombor yang dia beli. Tak tentu arah dia beli balik. Ini masalah kita. Masalah yang berlaku dalam kalangan kita, kita taubat tak sungguh-sungguh taubat. Kita tinggal keburukan itu, tidak sungguh-sungguh kita tinggal. Maka inilah kesilapan kita dalam kita melakukan ketaatan dan meninggalkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi apa? Sebagaimana bencinya akan dicampak ke dalam api neraka. Orang-orang begini, dia ada perasaan apa? Dia bencinya perkara itu sebagaimana dia bencinya dicampak dalam api neraka. Kita takut tak api neraka, tuan-tuan? Kita tak ada gambaran lagi. Kita baca dalam kitab, baca dalam Quran, kita kata azabun alim, azab tu pedih. Pedih macam mana? Kita tak pernah rasa. Jangan kata cerita azab neraka, azab sebelum sampai neraka itu bagaimana? Cerita azab sakaratul maut. Kita hidup atas dunia, kita rasa seronok. Perpisahan di antara alam dunia dengan alam akhirat itu dinamakan kematian. Tuan-tuan terfikir dah, setiap hari kena fikir soal mati ni. Kerana semua orang di antara kita akan lalu mati itu. Saya pun lalu, tuan-tuan lalu. Tak tahu siapa dulu lah. Tak tahu siapa dulu. Tapi lalu, mesti lalu. Lalu tu mesti lalu. Cuma bagaimana proses nak lalu itu? Sama ada lalu itu dengan cara yang mudah, atau lalu itu dengan cara yang memeritkan. Kita baca dalam hadis Nabi SAW ketika mana Nabi sendiri berdepan dengan suasana sakaratul maut itu. Nabi sendiri yang rohnya dicabut oleh malaikat dalam keadaan yang paling lembut. Yang tak pernah dibuat kepada mana-mana manusia sebelum Nabi dan tidak akan dibuat kepada manusia lain selepas Nabi itu. Pun Nabi rasa sakitnya, peritnya, tuan-tuan. Sakitnya, peritnya. Cuma kita hari ni tak dapat dengar cerita peritnya mati ni pasal apa? Pasal orang mati tak boleh balik mari cerita ke kita. Kalau orang mati boleh balik cerita, tobat lawan dia kata kau jadilah orang baik, teruk kau kena. Kita pun kalau dia nak balik cerita dengan kita pun tak mahu dengar.
Tak payah balik lah kata. Kita pun kalau dia balik pun kita tak mau jumpa dia, kita pun takut. Cuma kita sebut apa tuan-tuan? Gambaran telah diberikan. Bagaimana cerita-cerita daripada ulama telah diberikan kepada kita. Tetapi apakah cerita-cerita itu cukup untuk menjadikan kita takut? Yang dicerita dalam sebuah kitab, 500 tahun pun belum tentu hilang sakit roh keluar daripada 500 tahun. Orang yang dah mati 500 tahun, kalau ditanya kepada orang yang dah mati itu, bagaimana sakitnya sakaratul maut, akan dijawab oleh orang yang telah mati 500 tahun itu apa? Sakit sakaratul maut itu belum lagi hilang daripada hari aku mati dia. 500 years belum hilang sakit sakaratul maut. Tak apalah tuan-tuan, kita semua akan rasa nanti bagaimana. Barulah kita bila kita rasa kita, oh dulu dalam kuliah subuh ada cerita benda ni tapi aku dibina. Macam mana? Kita dah cerita, termasuk saya yang bercakap lah, takut juga tuan-tuan. Sekarang kematian berlaku bukan kira orang. Tak dengan penyakit, dengan musibah. Tak dengan musibah, dengan penyakit. Tak ada apa pasal mati di rumah saja pun ramai. Maka orang yang disebut dalam hadis Nabi SAW ini, kalau dia dapat rasa takutnya dia dengan neraka, takutnya dia dengan azab Allah, takutnya dia dengan balasan Allah, orang ini orang yang telah mendapat ciri-ciri kemanisan iman. Dia buat dosa, dia dihantui dengan dosa dia. Ya Allah, kenapa aku semayang lambat? Ada orang dia bukan tak semayang. Semayang lambat dia takut. Kita semayang lambat, hobi kita. Terutama asar. Asar dah paling lambat orang semayang. Kita buat dosa, dosa itu tidak menghantui kita. Sebab itu kata ulama, dia kata apa? Orang yang tidak bertuhan itu, kata dia apa? Bila mana dia melakukan dosa, dia tidak rasa berdosa. Itu tanda orang tidak bertuhan dalam hatinya. Orang yang bila buat dosa, dia relax je. Dia buat dosa ni. Subuh tak semayang, tapi dia pergi kedai minum roti telur 2. Roti telur 2 keping, telur 2 biji. Tak padat dengan tak semayang subuh. Relax, selera dia. La ilaha illallah. Selera tak ada apa, padahal dia dalam bara api neraka tu. Dia tak rasa berdosa dengan keburukan yang dibuat. Dia relax, dia boleh makan dengan seleranya. Kata ulama, orang ini hatinya tidak ada rasa Tuhan. Hatinya itu tidak rasa bertuhan. Jangan tuan-tuan. Sebab itu, kalau kita buat dosa, kita boleh relax, segera minta ampun pada Allah. Allah Ta'ala tidak seronok dan tidak happy dengan kita. Biarlah kita kalau buat dosa, kita tahu dosa kita banyak kita buat. Tapi kita nak ada setiap kali dosa yang kita buat itu, kita nak kita ada rasa berdosa kepada Allah Ta'ala, supaya kita menjadi orang yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Kita berhenti setakat ni, habis kita bab ni. Panjang umur. Bulan-bulan berikutnya kita akan sambung bab 3, cerita tentang keistimewaan Nabi SAW. Bila mana kena nak jadi umat Nabi Muhammad, nak ada sayang pada Nabi, kena tahu apa lebihnya Nabi kita, sehingga kita bangga dan proud dengan dia. Bukanlah maknanya berbangga dengan Nabi Muhammad itu mengecilkan Nabi-Nabi yang lain, tidak. Tetapi of course, betul lah, orang yang kita paling sayang Nabi Muhammad, tentulah kita tahu kelebihan dan keistimewaan kita, keistimewaan dia pada kita. Macam kita pilih bini lah tuan-tuan. Macam kita pilih bini kita, punya banyak perempuan ada kat dunia ni, pasal apa dia yang kita pilih? Kalau nak kata putih, boleh jadi ada lagi putih pada bini kita. Nak kata yang lebih lawa, mungkin ada lebih lawa daripada bini kita. Tapi kita pilih dia pasal apa? Adalah beberapa sebab. Saya tak mau cerita lah. Itu tuan-tuan punya pandangan masing-masing. Kalau cakap lebih-lebihkan, orang kata, oh selama ni pilih saya sebab ini punya ya. Nanya pula ke kita. Tapi itu yang kita nak sebut. Mana Nabi kita pun begitu. Bila kita kata kita nak Nabi Muhammad, kita dah jadi umat Nabi Muhammad, keistimewaan yang ada pada Nabi itu perlu kita tahu, supaya timbul rasa bangga, rasa puas hati, rasa seronok kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bissawab. Kita berhenti dulu sekarang ni. Mudah-mudahan yang kita kongsi pada pagi ini Allah Ta'ala kurniakan kebaikan kepada kita.
Yang baik semuanya daripada Allah, yang tidak baik itu atas jahil ta'ala diri saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا ما يتبعنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.